Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 110 hingga 112 dari surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. Ayat 110. Kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan antara manusia, kerana kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar, serta percaya kepada Allah. Dan kalau sekiranya berimanlah ahlul kitab, sesungguhnya itulah yang baik bagi mereka. Tetapi antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. Ayat 111. Tidaklah mereka akan membahayakan kamu kecuali mengganggu sedikit, dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berbalik punggung kepada kamu, iaitu kalah. Sesudah itu mereka tidaklah akan dimenangkan. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ayat 112. Mereka itu ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan tali manusia. Sepantasnya mereka kena murka Allah dan ditimpa kehinaan dan kemiskinan. Yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya mereka telah kufur pada ayat-ayat Allah
dan mereka bunuh nabi-nabi dengan tiada kebenaran. Demikianlah kerana mereka telah durhaka dan melanggar peraturan. Yang sebaik-baik umat. Kamu adalah yang sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan antara manusia, kerana kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar serta percaya kepada Allah. Pangkal ayat 110. Pada ayat yang telah lalu telah diperintahkan dengan nyata dan tegas supaya di kalangan jamaah Islamiah itu diadakan umat yang khusus menyuruhkan kebaikan, iaitu iman, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar. Ayat ini menegaskan sekali lagi hasil usaha itu yang nyata, yang konkret, iaitu kamu menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan antara manusia di dunia ini. Dijelaskan sekali lagi bahawa kamu mencapai darjat yang demikian tinggi, sebaik-baik umat, kerana kamu memenuhi ketiga syarat: amar ma'ruf, nahi mungkar, iman kepada Allah. Ketiga-tiga ini yang menjadi sebab kamu disebutkan yang sebaik-baik umat. Kalau yang ketiga tidak ada, nescaya kamu bukanlah yang sebaik-baik umat, bahkan mungkin menjadi seburuk-buruk umat. Lantaran itu, apabila kita membaca ayat ini, janganlah hanya memegang pangkalnya lalu membangga sebagaimana membangga-bangganya orang Yahudi yang mengatakan bahawa mereka adalah kaum pilihan Tuhan. Ketiga dasar yang membawa mutu kebaikan isi pada hakikatnya ini adalah: satu, pertama, amar ma'ruf; kedua, nahi mungkar; yang ketiga, iaitu beriman kepada Allah adalah dasarnya yang sejati. Apabila telah mengakui dan merasakan beriman kepada Allah, timbullah kebebasan jiwa. Sebab percaya kepada Allah tidak memberi tempat buat mempersekutukan kepercayaan pada yang lain dengan kepercayaan kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah bebas, merdekalah dia dari pengaruh yang lain, sebab yang lain makhluk Tuhan belaka. Keimanan kepada Allah menghilangkan ketakutan dan duka cita, menimbulkan daya hidup. Tegasnya juga menimbulkan dinamika hidup. Itulah jiwa bebas. Maka dengan sendirinya kemerdekaan jiwa, kerana tauhid itu menimbulkan pula kemerdekaan yang kedua, iaitu kemerdekaan kemauan, iaitu iradat atau will. Lalu berani menyatakan fikiran-fikiran yang baik untuk kemaslahatan umat dan kemajuan. Sebab hidup lebih maju adalah tabiat kemanusiaan. Di sinilah terletak amar ma'ruf. Kemerdekaan kemahuan menimbulkan kelanjutannya, iaitu kemerdekaan menyatakan fikiran menentang hal yang dipandang mungkar. Keberanian menyatakan bahawa ini adalah ma'ruf, tetapi lebih sulit menyatakan bahawa itu adalah mungkar, sebab besar kemungkinannya akan dimurkai orang. Kadang-kadang kita dianjurkan supaya mengatakan yang sebenarnya, tetapi apabila yang sebenarnya yang kita katakan, orang akan marah, sebab masyarakat biasanya amat berat melepaskan kebiasaannya. Manusia adalah budak kebiasaannya, demikian kata pepatah. Maka kalau iman kepada Allah dalam ayat ini dijadikan bahan yang terakhir, sebab dialah yang dasar. Kalau iman kepada Allah itu lemah, nescaya amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan berlangsung. Kekurangan iman kepada Allah menghilangkan keberanian buat beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kalau keberanian ini tidak ada lagi, kamu tidak lagi terhitung sebaik-baik umat. Maka menurut ukuran tinggi dan rendah bersemangat
atau kendur semangat. Ketiganya inilah, iaitu amal ma'ruf nahi mungkar dan iman kepada Allah, menjadi penilaian sebaik-baik umat itu. Supaya lebih jelas, cubalah renungkan keterangan di bawah ini. Kamu adalah yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan Tuhan untuk seluruh manusia, supaya umat Islam jangan tersesat dan kejangkitan penyakit bangga sebagaimana yang telah menimpa kedua saudaranya, iaitu Yahudi dan Nasrani itu. Sekali-kali jangan membaca potongan kalimat yang pertama itu saja. Wajiblah dibaca sampai ke ujungnya, sebab firman Tuhan itu terbagi 4 bahagian. Pertama, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan Tuhan untuk seluruh manusia. Kedua, kerana kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf. Ketiga, dan kamu melarang perbuatan yang mungkar. Keempat, serta kamu percaya kepada Allah. Ini adalah satu ayat yang tidak terpotong-potong dan tidak boleh dipotong-potong. Wow artinya dan mempersambungkan antara keempat bahagian kalimat itu, menyebabkan hubungannya erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Umat Muhammad akan tetap menjadi sebaik-baik umat yang timbul di antara peri kemanusiaan selama dia mempunyai 3 sifat keutamaan itu: berani menyuruh berbuat ma'ruf, berani melarang perbuatan mungkar, dan percaya kepada Allah. Apabila ketiga-tiga ini ada, pastilah mereka mencapai kedudukan yang tinggi di antara pergaulan manusia. Sesuatu masyarakat yang mencapai martabat setinggi-tingginya dalam dunia ini ialah bila mana dia mempunyai kebebasan. Dan intisari kebebasan ada 3 perkara. Pertama, kebebasan kemahuan, disebut dalam bahasa Indonesia lama sebagai karsa. Kedua, kebebasan menyatakan fikiran, disebut dalam bahasa Indonesia periksa. Dan ketiga, kebebasan jiwa dari keraguan dan hanya satu jadi tujuan, disebut dalam bahasa Indonesia rasa. Apabila seseorang mempunyai kebebasan iradat, kemahuan atau karsa, nescaya dia berani menjadi penyuruh dan pelaksana perbuatan yang ma'ruf. Kebebasan itulah pokok pertama bagi seorang pemimpin yang mempunyai cita-cita hendak membawa kaumnya kepada keadaan yang lebih baik. Cita itulah yang mendorongnya untuk mencapai yang lebih sempurna dan lebih bahagia, sehingga masyarakat tidak membeku, iaitu statik, bahkan berputar terus, mempunyai dinamika untuk mencapai yang lebih sempurna, sebab cita menimbulkan cipta. Islam dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa setiap Muslim adalah pemimpin. Beliau bersabda, setiap kamu adalah pengembala dan bertanggungjawab atas pengembalaannya. Semua orang memikul tanggungjawab, ayah terhadap anaknya, suami terhadap isteri, bahkan isteri pun terhadap suami, guru terhadap murid, imam terhadap makmun, penguasa negara terhadap rakyat, dan puncaknya ialah Nabi terhadap umat. Dan pimpinan yang baik ialah yang berkemauan baik. Inilah yang membentuk pendapat umum yang dalam istilah politik disebut pendapat umum yang sihat. Itulah yang ma'ruf. Arti ma'ruf ialah dikenal, bertali dengan makrifat. Kemudian datanglah kebebasan yang kedua, kebebasan berfikir dan kebebasan menyatakan fikiran itu, menimbulkan keberanian menentang yang mungkar, yang salah. Mungkar artinya yang ditolak, yang tidak diterima oleh peri kemanusiaan yang sehat. Bebas dan berani mengatakan itu salah, ini yang benar, itu buruk, inilah yang baik, dan untuk itu saya berani menanggung segala risiko.
Tetapi kebebasan seseorang yang berani menjadi pandu dan pemimpin kaumnya menuju yang ma'ruf dan bebas serta berani menentang yang mungkar adalah bersumber pada bebasnya jiwa itu sendiri. Jiwa yang telah terlepas dari segala macam rantai dan belenggu. Jiwa yang telah terlepas dari segala macam rantai dan belenggu. Jiwa yang telah terlepas dari segala macam rantai dan belenggu. Rantai dan belenggu yang mengikat jiwa ialah benda, dan benda itu pecah berderai sebab zarah asalnya. Jiwa harus dibebaskan dari benda itu dan tunjukkan kepada satu saja, iaitu pencipta benda. Orang yang diikat oleh benda pasti menjadi musyrik sebab benda itu pecah. Dan tujuan akal yang sihat bukanlah kepada pecah, tetapi kepada esa. Maka percaya kepada Allah itulah yang menghilangkan segala rasa takut, ragu, waham dan syak wasangka. Percaya kepada satu Tuhan, itulah yang memberi sinar dalam jiwa sendiri, walaupun alam sekeliling gelap gelita. Percaya kepada Tuhan yang satu adalah dinamo yang menghidupkan otoaktivitas dalam diri, sehingga hidup itu datang dari dalam, bukan dipompakan dari luar. Itulah yang memberikan petunjuk mana yang salah, mana yang benar, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak dan mana yang batil. Percaya kepada Allah itulah yang menumbuh suburnya rasa tanggungjawab. Tak ada alam, baik langit atau bumi sekalipun, tempat takut usahkan manusia. Orang yang beriman pada Allah adalah berani, kerana takutnya alangkah ganjilnya. Dia berani menghadapi segala macam bahaya dalam hidup kerana dia takut pada siksa Allah sesudah mati. Dia berani mati badan kerana takut nama. Pernah saya bertemu dengan orang demikian. Seketika saya bertanya kepada ayahku dan guruku Syekh Abdul Karim Amrullah almarhum, tidakkah beliau takut akan seksa kempitai Jepang seketika beliau tidak mau rukuk ke istana Kaisar Jepang? Beliau menjawab, "Ayah tidaklah takut pada mati, hai anakku. Yang ayah takuti ialah yang sesudah mati." Di dalam memahami ayat 109 surah Ali Imran ini, hendaklah kita ambil mafhumnya dari bawah, dibaca dengan sungsang. Beriman kepada Allah itulah awal permulaan kebebasan jiwa. Kedua, berani melarang yang mungkar, itulah akibat pertama iman kepada Allah. Ketiga, berani menyuruh dan memimpin sesama manusia kepada yang ma'ruf. Itulah tugas hidup. Itulah tugas hidup. Itulah tugas hidup. Belum sanggup untuk seluruh dunia, mulailah dengan masyarakat negara sendiri. Belum sanggup untuk negara, mulailah di kampung halaman. Belum sanggup di rumah tangga, mulai dah dalam diri sendiri. Hadapilah dirimu. Tidaklah akan membahayakan bagimu orang yang telah sesat jika kamu sendiri telah dapat petunjuk. Itulah yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Tetapi kalau tidak demikian jalan yang ditempuh, tidaklah mungkin menjadi yang sebaik-baik umat. Bahkan dapat turun menjadi seburuk-buruk ummah atau semalang-malang ummah. Ummah yang hanya sanggup membanggakan cipta nenek moyangnya tetapi tak sanggup mencipta sendiri, sama saja mutu mereka dengan ummah Yahudi dan Nasrani yang mendakwakan dirinya anak-anak Allah dan kekasih Allah tadi. Padahal di dalam pokok untuk mencapai darjat sebaik-baiknya ummah yang ditimbulkan di tengah-tengah manusia tadi, iaitu menyuruh berbuat ma'ruf, melarang perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah. Terusan ayat itu sendiri jelas sekali membuka pintu
bagi ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, bahawa mereka pun akan mencapai kebaikan pula bila mereka pun memegang ketiga pokok itu, iaitu, dan jikalau percaya pula ahli kitab, sesungguhnya yang demikian pun adalah baik bagi mereka. Penghujung ayat 110. Menilik ayat ini tidaklah terhalang bagi ahli kitab akan mencapai derajat sebaik-baik umat dikeluarkan antara manusia jika mereka menyuruh berbuat makruf, melarang perbuatan mungkar dan percaya kepada Allah walaupun mereka bukan Islam. Sosiologi moden telah menemui kebenaran inti ayat ini. Menurut sosiologi moden, kebebasan seseorang diikat oleh undang-undang syariah. Syariah bersumber pada akhlak dan akhlak bersumber pada kepercayaan kepada Allah. Kebebasan tanpa ikatan undang-undang dan disiplin adalah chaos, dan chaos adalah musuh kemerdekaan nombor satu. Kebebasan diri sendiri terhenti apabila telah bertemu dengan kebebasan orang lain. Akhlak adalah penghubung yang mutlak antara saya dengan engkau. Apabila telah kacau hubungan antara saya dengan engkau, apabila kepentingan diriku lebih kutunjulkan daripada kepentingan engkau, dan engkau pun menonjolkan kepentinganmu pula, maka yang naik akhirnya ialah siapa yang kuat, bukan siapa yang benar. Apabila sesama manusia telah mementingkan siapa yang kuat, itulah yang naik, dan siapa yang lemah, itulah yang jatuh, maka yang berlaku bukan lagi hukum manusia, akan tetapi hukum rimba. Itulah lembaran pertama sejarah perbudakan. Perbudakan bangsa atas bangsa, atau perbudakan manusia atas manusia, atau perbudakan nafsu syahwat atas nafsu yang murni, perbudakan keiblisan atas keperi manusiaan. Kalau dalam Al-Quran masih tertulis kuntum khaira ummatin, kamulah yang sebaik-baik umat, padahal yang tampak adalah perbudakan, tandanya umat itu telah bernasib sebagai pohon kayu yang mati pucuk. Pucuknya telah mati kerana uratnya telah tergoyang dan tidak berjejak di bumi lagi, kerana imannya kepada Allah telah tercabut dari petala bumi kehidupan. Tidaklah dia berani lagi melarang perbuatan mungkar, dan tidak ada semangatnya lagi buat menegakkan yang makruf. Tumbanglah dia walaupun dia masih bersorak-sorak mengatakan, kamilah yang sebaik-baik umat dikeluarkan antara manusia. Laksana segolongan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bersorak mengatakan, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Selama amal makruf dan nahi mungkar masih ada, itulah alamat bahawa umat ini masih bernafas, dan kalau telah lindap, tandanya nyawanya telah Senin Khamis, dan kalau tidak ada lagi, tandanya umat ini telah mati walaupun bangkai masih ada. Ini dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang dirawikan oleh Tirmizi dari sahabat Huzaifah radhiyallahu an. Menyuruhlah berbuat makruf dan mencegahkan perbuatan mungkar, atau kalau tidak, seksa Allah boleh jadi akan menimpa kepadamu. Lalu kamu memohon supaya seksa itu dihentikan, tetapi permohonan kamu itu tidak dikabulkan Tuhan. Maka selama amal makruf nahi mungkar masih ada, selama itu pula Islam masih akan tetap hidup dan memberikan hidup. Selama itu pula umat Islam akan menjadi yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan antara manusia. Kalau ini tidak ada lagi, akibatnya ialah menjadi seburuk-buruk umat. Kemudian datang sambungan ayat, dan kalau sekiranya berimanlah ahli kitab, sesungguhnya itulah yang baik bagi mereka. Tetapi antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang
yang fasik. Penghujung ayat 110. Kalau sekiranya berimanlah ahli kitab sebagai iman demikian berpusat kepada mentauhidkan Allah, diiringi dengan amar ma'ruf dan nahi munkar yang menjadi hasil kemerdekaan jiwa, kemerdekaan kemahuan dan kemerdekaan menyatakan fikiran, nescaya itulah yang lebih baik bagi mereka. Habislah perpecahan dan perselisihan serta ta'assub kepada kepercayaan yang dipusakai. Kembali kepada hakikat agama yang sebenarnya, iaitu penyerahan diri kepada Allah. Inilah yang menyebabkan ada antara mereka yang memang beriman menuruti jalan itu. Mereka pun terhitung yang sebaik-baik umat pula sebagai Suhaib orang Roma, Adi bin Hatim, Tamim Ad-Dari, semuanya di Mekah. Ketiganya dahulu beragama Nasrani. Salman orang Farsi, Abdullah bin Salam, pemuka agama Yahudi di Madinah, As-Samah Najasyi, iaitu raja negeri Habsyi. Itulah orang-orang ahli kitab yang pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan sukarela sendiri langsung memeluk Islam, kerana mereka telah mengerti maksud risalah Muhammad itu, iaitu mengajak manusia kembali kepada dunia fitrahnya. Maka berbahagialah mereka dunia akhirat. Sedangkan orang-orang yang fasik, yang tidak mau tahu, tidak mau menyelidiki, sebab jiwa mereka sendiri tidak merdeka kerana diikat oleh taksub memegang yang lama. Sebab itu mereka sentiasa hidup dalam perpecahan sesama sendiri. Tidaklah mereka akan membahayakan kamu kecuali mengganggu sedikit. Pangkal ayat 111, iaitu orang-orang yang menolak lantaran fasik tadi. Perhatikanlah hubungan ayat dengan yang dahulu kepadanya. Nescaya golongan yang fasik, yang tidak mempunyai sama sekali dasar pendirian yang benar, tidak akan membahayakan bagi sebaik-baiknya umat yang tidak henti-henti beramal ma'ruf dan nahi munkar dan teguh iman pada Allah. Mereka yang fasik itu akan berhadapan dengan tembok tebal orang-orang kuat iman yang tinggi mutunya. Bagaimanapun mereka menyusun kekuatan tidaklah akan membahayakan, kecuali hanya gangguan yang hanya sedikit yang mesti bertemu dalam perjalanan hidup. Kefasikan itulah yang menyebabkan mereka tidak kuat. Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berbalik punggung kepada kamu, iaitu kalah. Artinya jika timbul sikap berhadap-hadapan, berkonfrontasi, mereka akan berbalik punggung, iaitu akan lari meninggalkan medan sebab tidak tahan, merasa takut menghadapi front kesatuan mukmin yang kuat. Orang yang beriman bersedia mati syahid dalam imannya. Si fasik hanya mencintai hidup. Sesudah itu mereka tidaklah akan dimenangkan. Ujung ayat 111. Kekalahanlah yang menjadi akibat penentang. Yang menentang hanya kerana fasik. Jalan buat menang tidak ada bagi mereka. Inilah akibat sebaik-baik umat tadi, dan inilah akibat tetap adanya di kalangan kamu segolongan umat yang selalu menyerukan kebaikan, menyuruh berbuat baik, melarang perbuatan mungkar. Di sini letaknya kekuatan. Lantaran itu, kekuatan pertama terletaknya dalam kekuatan batin. Adapun kekuatan yang lahir hanyalah pelengkap yang tak dapat tidak bagi kekuatan batin itu. Inilah satu peringatan Tuhan yang wajib kita perhatikan dengan seksama sekali. Di sini Tuhan memberikan jaminan bahawa selama kamu masih mengadakan dakwah kepada kebajikan, selama masih berani beramal ma'ruf dan bernahi mungkar, maka segala gangguan yang didatangkan oleh ahli kitab itu sekali-kali tidak akan membahayakan bagi kamu, kecuali hanya gangguan sedikit laksana gigitan nyamuk saja. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 telah dijelaskan bahawa baik orang Yahudi ataupun Nasrani sekali-kali tidaklah akan
merasa rela sebelum kamu mengikut agama mereka. Sebab itu, tidaklah mereka berhenti mengganggu kepercayaan kamu. Akan demikianlah selama-lamanya, sehingga akhir zaman. Maka jika mereka adakan berbagai-bagai serangan, baik secara berperang, sebagai perang salib berapa ratus tahun yang telah lalu, atau secara menjajah negeri Islam beratus-ratus tahun pula untuk membunuh kebangkitan Islam, atau orang Yahudi yang mendirikan negara Islam di tengah-tengah tanah Arab dalam abad ke-20 ini, atau penyebaran zending dan misi Kristian baik Katolik atau sekian ratus sekte Kristian Protestan sebagaimana yang kita alami di Indonesia di zaman sekarang dan di negeri-negeri Islam yang lain, maka ayat 120 surah Al-Baqarah itu telah memberi ingat pada kita bahawa itu tidak akan bisa dihentikan, tidak akan bisa dibendung. Tetapi kalau semangat agamamu, semangat dakwah kepada kebajikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar masih saja berkobar-kobar, segala gangguan itu tidaklah akan membahayakan. Di sini dapat pula difahami bahawa jika ummatun yadu'una alal khair tidak bergerak lagi, amar ma'ruf dan nahi munkar telah mulai padam apinya, dan kamu tidak lagi menjadi sebaik-baik umat, dan tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Jelaslah bahawa segala serangan mereka itu akan menghancurkan kamu. Bukankah pepercahan kerajaan-kerajaan dan pemimpin-pemimpin Arab yang menyebabkan negara Israel dapat berdiri di tengah tanah Arab? Dan lama sebelumnya itu, bukankah kesatuan komando Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat menangkis kekuasaan kaum salib dari Palestin? Oleh sebab itu, peringatan yang dikemukakan Tuhan dalam ayat-ayat ini dapatlah kita jadikan pedoman untuk mengukuhkan semangat Islam dengan terus-menerus berdakwah, terus-menerus berani menegakkan kebenaran, walaupun kadang-kadang akan meminta jihad dengan harta benda dan kadang-kadang mengorbankan jiwa. Tali Allah dan tali insan. Penafsiran yang kita nyatakan di atas bahawa gangguan yang mereka timpakan kepada kamu tidaklah akan membahayakan ditegaskan oleh ayat yang berikutnya. Mereka itu ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Pangkal ayat 112, iaitu golongan yang fasik yang tak mau menerima kebenaran tadi, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan tali manusia. Dengan demikian, jalan untuk memperbaiki masih tetap terbuka untuk mereka. Pegang dua tali kepada Tuhan ke langit dengan iman yang teguh, tali kepada manusia ke bumi dengan menghapuskan perasaan bahawa awak tinggi sebenang dari orang lain, bahawa orang lain hina semua. Memasuki pergaulan mukmin dan menjadi muslim sejati. Kalau kedua tali ini tidak dipegang teguh, tentu mereka akan bertambah tenggelam dalam kufur. Sepantasnya mereka kena murka Allah dan ditimpa kehinaan dan kemiskinan, sehingga bertambahlah lama bertambah tenggelam dalam fasik. Sebabnya ialah kerana anak cucu yang datang kemudian telah mewarisi kepercayaan yang salah dari orang tua-tua dan berkeras mempertahankan kepercayaan itu. Yang demikian itu ialah kerana kesungguhan mereka telah kufur pada ayat-ayat Allah dan mereka bunuh nabi-nabi dengan tiada kebenaran. Ayat-ayat Allah betapapun benarnya tidak mau mereka menerima lagi, sebab agama mereka itu telah membeku jadi kepunyaan golongan dikutak-katikkan oleh pendeta-pendeta dan imam-imam sehingga berani mereka membunuh nabi-nabi Allah, padahal nabi-nabi itu datang membawa wahyu ilahi untuk perbaikan mereka. Sebab itu tidaklah mengherankan
jika sampai kepada zaman kedatangan Nabi Muhammad SAW, sebahagian besar mereka menjadi fasik. Agama bukan lagi penyerahan diri kepada Tuhan, melainkan sesuatu pendirian yang benar ataupun tidak benar mesti dipertahankan. Demikianlah kerana mereka telah durhaka dan melanggar peraturan. Hujung ayat 112. Inilah latar belakang mengapa orang-orang Yahudi di Madinah seketika itu menentang demikian keras. Bahkan pernah pula ada komplotan jahat nak membunuh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan mereka membunuh nabi-nabi dengan tiada kebenaran adalah sebagai penguat kata, sebab nabi-nabi datang dengan kebenaran yang mutlak. Sudah nyata bahawa mereka membunuhnya mestilah tidak dengan jalan yang benar. Mereka pasti tidak dapat memberikan jawapan yang benar dan tidak dapat membantah bahawa perbuatan mereka sangat hina. Bagaimana orang begini akan dapat diajak kepada kebenaran? Dari ayat ini, kita mendapat ilmu falsafah sejarah tentang kenaikan dan keruntuhan sesuatu kaum atau golongan atau bangsa. Tuhan menjamin umat Muhammad menjadi khaira ummatin, sebaik-baik umat, ialah tersebab adanya amar ma'ruf nahi munkar. Sebab itu, walaupun bagaimana mereka diganggu oleh lawan-lawannya, gangguan itu tidak akan membahayakan, sebab lawan mengganggu amat lemah, tidak sepadan kekuatannya dengan khairi ummatan tadi. Sebab yang melawan itu telah jatuh ke dalam kehinaan. Mereka mengakui bertuhan dan mempunyai kitab suci, tetapi tali hubungannya dengan Tuhan telah putus. Allah hanya tinggal dalam sebutan bibir, tetapi tidak mendaulati hati. Dalam ayat kaedah sekarang disebut bahawa moral mereka telah rosak, sehingga ayat Allah itu telah mereka permainkan dengan mudah. Dan tali dengan sesama manusia, hormat menghormati, meneguhi janji, tidak sebuah juga lagi yang mereka pegang dengan setia. Mereka telah berkhianat. Tersebut dalam sejarah bahawa tidak berapa lama setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sudah dibuat perjanjian agreement akan sama-sama mempertahankan Madinah jika kota itu diserang dari luar dan mereka bebas mengerjakan agama mereka. Tali perjanjian itu mereka putuskan dengan beberapa pengkhianatan. Di dalam ayat ini disebutkan bahawa mereka telah pernah membunuh nabi-nabi mereka tanpa jalan yang benar. Meskipun pembunuhan nabi-nabi itu tanpa jalan yang benar, meskipun pembunuhan nabi-nabi terjadi pada zaman nenek moyang mereka yang dahulu-dahulu, namun pada zaman Nabi Muhammad SAW berkali-kali mereka pun telah mencuba hendak membunuh beliau. Inilah macamnya segolongan yang hendak menentang umat Islam yang sedang bangun, nescaya mereka lah yang akan kalah. Bila ayat ini direnungkan, hukum dan dalil ilmiah, filsafah sejarah dapat berlaku juga di ruang dan waktu yang lain. Kalau umat Islam telah memutuskan tali kemanusiaan sehingga mental hancur, berbagai kejahatan dan fitnah akan timbul, hukum Tuhan pun akan berlaku atas diri mereka. Itulah yang bernama sunnatullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala taatik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah ketaatan kami kepadamu. Amin ya rabbal alamin.